Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Carry Orang Akbar. Ada time untuk cover pasal game PSG Juventus, but itu adalah one of the big games lah. And sebelum tu aku nak cakap satu benda. Aku cakap kelakar sebab macam ramai orang hari tu aku tengok macam write off. Bukan write off lah, macam lebih kepada bias terhadap Haaland dan Mbappe untuk Golden Boot USCL. Padahal guys, pasal aku tidak ada member baru datang belakang. Korang lupa dengan aku right? Lewandowski dia ni dah hat-trick lah. So nampak gaya ni memang korang tak boleh nak write off dia ni lah. Sebab dia ni orang semua akan write off sebab mainkan Bundesliga. Tapi so far nak kalah Liga pun meroket mat. Okay lah yang UCL korang boleh cakap sebab lawan tim pelik yang kau tak pernah dengar. Tapi tak, selain daripada tu, tapi still dia main dalam tim yang quality. So aku tak rasa Aku tak rasa korang patut lupakan dia. Aku rasa dia maybe contenders for Golden Boot. Okay guys, game ni bila tengok first 11 both teams, kita nampak banyak player injured lah kat Juventus. So kita tak expect banyak pun, lagi main away. And PSG punya side pula memang kita sentiasa expect something yang meroket lah. Sebab bila kau tengok macam main Football Manager, tengok first 11 PSG ni, Nuno Mendes, Hakimi, Ramos, Donnarumma. Lepas tu ada Vitinha baru lah. Tapi macam selain itu Messi, Neymar, Mbappe. So macam ni adalah tim idaman setiap manager aku rasa dari segi quality of players. Tapi dari segi personality tu memang lain cerita lah. And aku memang write off manager ni hari tu. Tapi kita tengok so far memang tak tahu mungkin awal lagi ke apa. Tapi kalau betul maintain macam ni, nampak aku salah sebab nampak macam dia pandai handle quality ataupun dia pandai handle big personalities dalam dressing room, big egos. And sebab dalam 45 minit pertama tu aku memang tak ingat aku kalau kau satu siapa lah orang-orang lain tengok permainan tu, orang takkan cakap ataupun orang takkan expect akan players ni ada macam problem with each other lah. Maybe dah selesai ke apa lah. And sebab first goal Mbappe maybe one of the best goal aku pernah jumpa. Kau tahu tak, nak dapatkan dalam highest stage of the game, ramai gila, thousands of people tengah tengok live, tengah tengok dekat dalam TV, and kau boleh time cara kau cut bola and finish macam tu, memang roket lah. And adakah ni akan buatkan Mbappe punya ego lagi meroket dan tinggi sebab dia dah jadi main man sekarang, 9 gol dalam 6 game all competition? Tak tahu. Alright, kita akan tengok macam dia develop. And mungkin juga dia hungry dia terhadap World Cup, nak pergi World Cup agak tinggi, yang buatkan dia macam lagi meroket. And second goal tu aku lebih bagi aku team goal, tapi still tak bermakna nak finish macam tu senang. So aku rasa memang tip top lah. Almost perfect performance first half. And orang akan puji-puji PSG bagai semua, tapi tiba-tiba aku rasa mostly fans and yang tengok game ni akan rasa macam berubah pendapat terhadap game tu, especially sebab dia tak pass kat Neymar masa ada chance untuk kill the game 3-1. Dia tak pass. So kalau dari perspektif footballer, sebab nak hat-trick okay lah, tapi at the end of the day kau dah tahu ada problem dengan dia ni. And orang akan still rasa macam akan ada problem. Kalau tak, Neymar dah boleh score free kill, dia dah main kill the game lah. And kalau cuba sedapkan hati tengok dari side player, memang dia nak hat-trick. Selalu kan macam tu, selalu macam let's say player tu dah score 2 gol and ada penalty, so dia akan bagi penalty tu kat player nak hat-trick. Selalunya macam tu lah kan, kalau dia bincang-bincang alright. Tapi walaupun orang tu bukan first choice taker penalty, sebab itulah aku rasa macam aku faham lah kenapa Mbappe go for goal. Tapi at the same time nampak tidak kematangan lah. Sebab at the end of the day team lagi penting kan. Tapi benda jadi nak buat macam mana. Tapi nak simak pasal gameplay PSG lah, first half almost perfect bagi aku. Tapi second half aku rasa macam dia dah start panic tau. Lebih-lebih lepas McKennie score, orang boleh lagu Donnarumma buat kesilapan sebab dia shock sini, dia ingat dia keeper paling tinggi dalam dunia, dia boleh menang kalau nak try untuk tangkap bola corner. Tapi aku rasa most keeper patutnya cuba untuk try lah. Patutnya kita buat calculation dengan kepala otak, sempat tak sempat. Tapi dia try maybe dengan kepala otak dia sempat, tapi salah. Semua orang buat kesilapan biasa tu. But then nampak masalah PSG yang orang still rasa daripada dulu sampai sekarang, kenapa diorang takkan menang Champions League. Sebab diorang punya panik guys. Nampak permainan tu memang panik. Last minute banyak gila, atau end of second half tu banyak kat chance kepada Juventus. So nampak kat situ memang masalah. Kau keep main Juventus tak punya first 11, bukan first 11 yang betul-betul serius. Sebab ada beberapa play injured, Di Maria, Pogba yang tak main, ada Chesney lagi kan. Lepas tu nampak kat situ, padahal diorang ada Ramos, diorang ada experience, Marquinhos, diorang ada Kimpembe, arguably best back three in the world as in play for player. Tapi walaupun play for player meroket, tapi team hanya akan klik dan meroket bila dia ada relationship with each other lah. And so bila tak ada relationship with each other, kau meroket macam mana pun memang tak masuk air gak. Aku tengok Varane dengan Martinez ada relationship terus meroket, macam tu gak. So perlukan masa. Chelsea personality defense meroket, tapi diorang tak boleh nak
dia perlukan masa untuk get to know each other, untuk meroket sama-sama kan. So kat situ kita nampak dia makin panik. Aku tak tahu kenapa, maybe sebab first game of the season UCL, semua player yang tu tak confidence. And ada juga kritikan yang aku rasa orang akan tanya lah kat aku pasal Messi, kenapa dia main deep sangat. And kalau dia main kat atas lagi banyak chance dia boleh bagi. Dia dengan Neymar boleh combine as a provider, cari spaces untuk create spaces untuk Mbappe lari into and bagi through ball. Sebab bagi aku Mbappe ni dia perform dapat dia bawa bola with a through ball ataupun one on one, something like that. Tapi kalau dia yang kena dribble and create something nak score, memang agak susah lah. And lagi-lagi kalau team tu sit back ke apa, memang susah. And dia selalu bagi bola away. Tu masalah Mbappe ni. Tapi kalau dari si chance yang memang clear cut chances, siapa yang paling sesuai dia ni lah, dan bagi aku dalam tim ni. Messi aku rasa memang secara sengaja, aku rasa lah, sebab bila aku tengok game, aku rasa memang manager tu, Galtier tu memang saja untuk gunakan Messi ni, roll dia deep sikit, dia create daripada bawah. Jadi the connection between midfield and attack. Sebab Neymar lagi banyak create chances bagi aku. And ada orang cakap dia malas nak join the attack sebab rasa macam selesa dan akan mana. Aku tak rasa tu the main issue, but maybe juga. Tapi aku rasa memang dia adalah tactical punya choice je lah, and maybe aku salah. Tapi guys, korang komen apa pendapat korang. Korang rasa dia tak pas tu sebab dia hat-trick ataupun dia memang ada masalah dengan Neymar? Aku interested nak tahu pendapat korang.